إكرم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فاعطني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah kita masih lagi diberikan ruang dan juga peluang oleh Allah Ta'ala untuk sekali lagi kita sama-sama hadir dalam rumah Allah Ta'ala ini bagi menunaikan salat fardu maghrib dan insya-Allah isya berjemaah. Mudah-mudahan salat kita, zikir kita, doa kita ianya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung lagi perbicaraan kita pada kitab Mafhum At-Tasawwuf yang dikarang oleh Syekh Abdul Ghalib Ahmad Isa rahimahullahu ta'ala. Kita masuk kepada bab yang pertama, tuan-tuan. Kalau pada minggu yang sudah kita menceritakan berkenaan dengan latar belakang pengarang kepada kitab ini, dan kita dah beritahu penting untuk kita mengetahui latar belakang sebelum daripada kita menerima ilmu daripada seseorang. Tuan-tuan, itu diajak oleh agama. Agama dia bukan hanya setakat seseorang itu dia terima, tetapi dia juga melihat daripada siapa yang dia terima itu. Tuan-tuan, maknanya kita nakkan kepada ilmu yang benar dan juga ilmu yang benar-benar diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi pada bab yang pertama dia kata bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata yang pertama ilmu tasawuf. Tuan-tuan dia nak terang kepada kita apakah dia ilmu tasawuf itu. Tuan-tuan, yang kitab yang kita baca ni dia lebih menerangkan kepada kita undang-undang ataupun disiplin seseorang yang nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dia menerangkan pada kita apakah dia perkara-perkara yang dibenarkan di dalam tasawuf dan apa juga perkara yang tidak dibenarkan pada tasawufnya. Tuan-tuan, maka kerana tu dia kena seimbang. Dia kena seimbang. Maknanya dia kena tahu tasawuf dan dalam masa yang sama dia juga mesti kena mempelajari fiqh, iaitulah dari segi syariatnya. Sebab itu kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, orang-orang yang bertasawuf akan tetapi tidak ada fiqhnya, maka dia fasik. Tuan-tuan, dia akan sering melakukan perkara-perkara dosa kepada Allah Ta'ala. Ni bahaya. Tuan-tuan, tapi dia duk berasa yang dia sedang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Saya dah bagi contoh, tuan-tuan. Bagaimana Nabi SAW ketika mana Nabi berkhutbah, sedang Nabi menyampaikan khutbah, ada orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dia duk main batu, dia duk berzikir. Tuan-tuan, zikir bagus tak? Zikir bagus. Tuan-tuan, kemudian Nabi SAW dia sedang menyampaikan khutbahnya. Tuan-tuan, khutbah ni benda baik ke benda tak baik? Benda baik. Tapi dari sudut keutamaan, orang yang sedang menyampaikan khutbah dan juga orang yang nak berzikir kepada Allah, yakni majlis ilmu. Tuan-tuan, mana yang lagi besar? Yang lagi besar adalah majlis ilmu. Yang lagi besar adalah mendengar pesanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan nampak tak? Kenapa selama ni kita beramal tetapi amalan kita tak menjadikan kita orang yang baik? Tuan-tuan, ni sebab-sebab dia. Kadang-kadang kita tak perasan yang kita sedang melakukan perkara yang sebenarnya ianya tak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dia masih lagi ada ujub, dia masih lagi ada riya. Tuan-tuan, dia masih lagi, tuan-tuan, terutamanya orang yang nak dekat dengan Allah Ta'ala ni, penyakit dia apa? Tuan-tuan, penyakit dia adalah penyakit takabur, iaitu membesarkan diri. Tuan-tuan, ni bukannya baru ni, lama dah. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran bagaimana iblis dia dikeluarkan daripada syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Aba wastakbar, kerana dia tak mau, kerana dia takabur, dia membesarkan diri dia. Tuan-tuan, kira nak tunjuk baik ke orang. Tuan-tuan, kadang-kadang menyalahi daripada apa yang dikehendaki pada syarak. Tuan-tuan, ini akan menyebabkan amalan tersebut bukan mendekatkan diri dia pada Allah, malah menjauhkan dia lagi daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka dia kata dekat sini ilmu tasawuf. Apakah dia itu ilmu tasawuf? Ilmu tasawuf dia kata tahdiduhu. Maka ini adalah kawasan ilmu tasawuf.
Tuan-tuan, ini adalah tujuan daripada ilmu tasawuf. Ni tahdid. Ini adalah dia punya tujuan. Apa dia punya tujuan dia? Tuan-tuan, maka dia kata, wa fi bidayatil hadis anit tasawuf wa mafhumihi sahih. Awuddu an adhkura lil qari'il karimi min aina ukhidha hadzal ismu tasawuf, dia kata. Dan dia kata, mula bicara dalam kitab ni, dia kata, berkenaan dengan tasawuf dan kefahaman yang sahih berkenaan dengan tasawuf ini. Awuddu an adhkura lil qari'il karim, maka aku nak sebut kepada pembaca-pembaca yang dimuliakan. Dan dia terang dulu, min aina ukhidha hadzal ismu tasawuf, daripada mana diambil nama tasawuf itu. Dan kita selalu sebut tasawuf. Dan daripada mana perkataan ni, dia punya asal dia. Dan maka dia pun terang, inna hadzal ismu tasawuf, sesungguhnya nama tasawuf ini, dia kata, ma'khudhun minas safa, ianya diambil daripada perkataan as-safa. Dan safa ni apa dia? As-safa'u. Dan makna as-safa adalah bersih. Dan faham dekat situ dulu. Yang dikatakan sebagai tasawuf ni, dan dia bukannya terbang kat langit. Bukan tu. Dan yang kata tasawuf ni dia bukan jalan atas hayat. Dan yang kata tasawuf ni dia bukannya perkara-perkara yang luar biasa tu. Bukan. Dan perkataan tasawuf dia diambil daripada mana? Safa, iaitu bersih. Dan bersih ni dia nak bersih apa dia? Was-safa'u huwa, dan safa itu dan bersih itu adalah, dan tengok, yang ni yang dikehendaki daripada ilmu tasawuf. Dan dia kata apa? Khulusul batin minasyahawati wal kadarati. Dan yang ni yang kita nak, yang ni yang dikehendaki daripada ilmu tasawuf. Dan apa dia? Yang itu membersihkan batin dia. Dan dia nak bersihkan dalaman dia. Dan kalau bahagian dalam ni apa yang dia nak bersihkan, iaitulah hati seseorang. Yang ni yang dia nak bersihkan. Dan dia nak bersihkan daripada apa? Minasyahawati wal kadarati, daripada syahwat. Dan itu pertama. Dan syahwat ni apa dia? Dan syahwat ni adalah keinginan yang liar. Dia adalah keinginan yang tidak ada batasnya. Dan sebab itu ulama tasawuf ni, mereka jaga kehidupan mereka ni dengan zuhud. Dan zuhud ni apa dia? Zuhud adalah tidak berasa cinta dengan dunia, dan juga dia mengekang diri dia supaya tidak berlebih-lebihan di dalam mengambil yang dihalalkan pada syarak. Dan nanti kita akan baca nanti, mungkin di tengah-tengah nanti, kita akan cerita apa dia zikir, apa dia maksud daripada berlapar. Dan apa dia lapak, dan macam mana lapak yang dikehendaki di dalam ilmu tasawuf ini. Dan maka dia kata apa? Yang dikatakan tasawuf itu adalah menyucikan batinnya minasyahawat, daripada kehendak-kehendak yang liar, daripada kehendak-kehendak yang tidak terkawal, wal kadarat, dan juga membersihkan batinnya daripada segala kekotoran. Dan bila sebut kekotoran hati ni apa dia? Tuan-tuan,
Tuan-tuan, bila sebut kekotoran hati ni, ini dia sebut kahubbir riasah. Dia suka kepada apa? Riasah, untuk menjadi pemimpin. Tuan-tuan, dia suka kalau orang dengar cakap dia. Tuan-tuan, dia suka kalau orang ikut dia. Tuan-tuan, tapi kalau dia nak ikut orang, payah sikit. Tuan-tuan, sebab itu disebutkan oleh ulama, memberikan nasihat itu mudah, tetapi untuk menerima nasihat itu payah, kata ulama. Tuan-tuan, kita beri nasihat pada orang mudah. Hang kena buat macam ni, yang ni tak baik, yang ni jangan duk buat. Kita nasihat ke orang. Tuan-tuan, tapi kata ulama, benda yang sukar, benda yang berat adalah menerima nasihat daripada orang lain. Tuan-tuan, kadang-kadang kita merasa pedih bila mana orang nasihat kepada kita. Dan tu maksudnya apa? Hubbir riasah. Dia cinta kepada apa? Kepimpinan. Tuan-tuan, maksud kepimpinan dekat sini, dia nak orang ikut dia. Dia tak mau ikut kepada orang lain. Tuan-tuan, kira apa? Diri dia seorang saja yang betul, kira orang lain semua salah. Tuan-tuan, tu satu. Kemudian dia kata apa? Wa hubbis sum'ah wa hubbil mahmadati minan nas. Dan juga dia sukakan kepada sum'ah, dan juga dia sukakan kepada pujian-pujian daripada orang. Tuan-tuan, bila orang puji dia, rasa bahagia aja hidupnya. Tuan-tuan, sehinggalah dia berasa sum'ah. Tuan-tuan, sum'ah ni dia berasa macam mana? Tuan-tuan, dia duk berasa, hebat aku ni rupa-rupanya tu. Aku ni sum'ah. Tuan-tuan, dia duk berasa dirinya itu adalah sebagai orang yang hebat. Tuan-tuan, dia berasa diri dia telah pun melakukan kebaikan yang orang lain tidak melakukannya. Dan dia suka kepada apa? Orang memuji kepada dia. Tuan-tuan, puji-puji ni bahaya. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, Imam Ghazali sebut, sesungguhnya pujian manusia itu bahaya. Tuan-tuan, bahaya pasal apa? Kerana kita tidak akan beki kelemahan. Tuan-tuan, orang dah puji kita, bagus. Hang memang cukup kelas. Dia kata. Tuan-tuan, ada orang yang dia tak tawaduk, ada orang yang dia tak rendahkan diri. Tuan-tuan, dia akan termakan pujian daripada orang. Bila orang angkat dia, dia hanyut dengan pujian daripada orang. Tuan-tuan, sebab itu kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, kadang-kadang pujian itu membahayakan seseorang. Malah kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, penghinaan itu pula adalah satu perkara yang elok. Tuan-tuan, pasal apa dia elok? Orang akan memuhasabah diri. Tuan-tuan, bila orang kata buruk tentang kita, tuan-tuan, bila mana orang mula protes kepada kita, tuan-tuan, kita akan dandan, cek mana yang tak kena ni, betul ke dia cakap tu? Tuan-tuan, maka kita akan cek diri kita. Tuan-tuan, sebab itu orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, mereka akan menjauhkan diri mereka daripada apa? Daripada dipuji oleh manusia. Kalau dia dipuji oleh manusia, maka dia akan jadi sebagaimana siapa? Tuan-tuan, kita dah sebut dah sebelum ni. Perkataan bila mana kita dipuji, bila mana kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita kata apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah daripada kelebihan Tuhan yang diberikan kepada aku. Tuan-tuan, ni perkataan siapa ni? Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Ketika mana dia diberikan nikmat,
ketika mana dia diberikan harta kekayaan yang begitu banyak, bila mana dia diberikan kekuasaan yang besar. Tuan-tuan, tengok Nabi Allah Sulaiman kata apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah kelebihan daripada Tuhan aku. Tuan-tuan, kemudian dia kata lagi, wa bi safaihi minal kudurati, dan dia membersihkan batinnya daripada segala kekotoran. Tuan-tuan, apa dia? Amradil qalbiyah, iaitulah penyakit-penyakit hati. Tuan-tuan, penyakit hati ni dia bahaya. Disebut oleh Al-Imam, disebutkan oleh seorang ulama, disebut dalam kitab Mau'izatul Mu'minin yang dikarang oleh Syekh Jamaluddin Ad-Damashqi rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, ulama menyebut orang-orang yang terkena penyakit hati ini, maka dia akan leka, dia akan lalai dengan dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, dia tak ada riang tu. Dia tak ada riang, dia tak ada dorongan untuk dia bertaubat kepada Allah. Tuan-tuan, dia tak ada riang untuk melakukan taat kepada Allah Ta'ala. Dia seronok dengan dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, yang ni namanya adalah amrad al-qalbiyah, iaitulah penyakit-penyakit hati. Jadi orang yang bertasawuf ni, tuan-tuan, yang dia nak buang benda ni, yang ni yang dia nak rawat. Tuan-tuan, nak rawat hati dia tak boleh makan painkiller. Tuan, kita kalau sakit mana-mana anggota tubuh badan, sakit gigi misalnya, tuan-tuan, kita ambil painkiller, makan painkiller tu 5 minit hilang. Tuan-tuan, nak bersihkan batin ni dia bukan macam tu. Tuan-tuan, dia nak bersihkan batin ni dengan apa? Dengan dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, itu pun kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia punya halangan dia. Tuan-tuan, sebab itu kata Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, Imam Junaid Al-Baghdadi ni, dia setaraf dengan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Bahkan tasawuf kita di Nusantara ni, kebanyakannya adalah kepada Imam Al-Ghazali dan juga Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, Imam Junaid ni, Masya Allah, dia tak buat perkara-perkara yang dimakruhkan. Ni hebat Imam Junaid ni. Tuan-tuan, dia betul-betul membersihkan diri dia. Kita selamba, tuan-tuan, buat benda makruh. Tuan-tuan, kita selamba, kita tak jaga adab. Tuan-tuan, padahal benda-benda ni lah yang menghalang kita daripada sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, jadi Imam Junaid ni satu hari ada orang habaq pada dia. Tuan-tuan, ni nak cerita hebatnya Imam Junaid ni dalam membersihkan diri dia kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, satu hari ada orang pi kepada Imam Junaid. Dia kata kepada Imam Junaid, wahai Imam, di masjid lah ni tengah ada satu orang, yang mana orang ni adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, dikatakan orang yang ada kat masjid tu adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, lalu Imam Junaid Al-Baghdadi pun siap-siap. Dia siap-siap, kemudian dia pergi masjid. Kenapa? Kerana dia nak jumpa dengan orang ni, minta doa daripada orang ni. Mudah-mudahan doa dia makbul. Tuan-tuan, Imam Junaid masuk masjid, dia pergi tengok orang tu, tak jadi nak pergi. Tuan-tuan, dia pun keluar balik masjid, dia balik semula ke rumah dia. Tuan-tuan, lalu orang tanya dengan Imam Junaid Al-Baghdadi, wahai Imam,
Pasal apa tadi kamu tak jumpa dengan wali fulan? Pasal apa kamu patah balik? Tuan-tuan, apa kata Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala? Tadi masa aku masuk masjid, aku tengok dia berludah ke arah qiblat. Tuan-tuan, kerana itu saja. Nah, Masya Allah. Tuan-tuan, memanglah kita hari ni kalau nak cari guru yang perfect tu memang tak ada lah. Tuan-tuan, tak ada. Tapi nak cerita Imam Junaid ni, dia punya penerimaan dia begitu ketat. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana dia melihat perjalanan ni adalah perjalanan suci. Dia adalah perjalanan mulia yang nak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, samalah dengan yang kita cerita sebelum ni. Ulama-ulama terdahulu, bila mana mereka nak menerima ilmu, dia tak terus terima. Dia tak tengok orang ni petah bercakap. Dia tak tengok orang ni dia punya pengikut ramai ke tak ramai. Bukan hak tu. Tuan-tuan, tapi yang menjadi timbangan dia apa? Tuan-tuan, betul orang ni mengambil ilmu daripada siapa? Sehingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi Imam Junaid Al-Baghdadi ni masya-Allah. Tuan-tuan, dia punya mujahadah dia hebat. Tuan-tuan, sampai kan orang buat benda yang makruh pun dia tak mau. Tuan-tuan, tapi kata Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu taala, walaupun aku dah lama membersihkan hatiku kepada Allah. Tuan-tuan, dah lama dah. Dia mujahadah sungguh-sungguh. Tapi kata Imam Junaid, masih ada lagi dalam hati zunarul zahir. Tuan-tuan, apa dia zunarul zahir? Kata Imam Junaid, yang ni sukar untuk dibersihkan daripada hati. Tuan-tuan, apa dia zunarul zahir? Zunarul zahir, penyakit yang biasa kita duk dengar. Ujub, sum'ah, takabur, riak. Tuan-tuan, payah untuk buang. Tuan-tuan, pasal apa? Tuan-tuan, orang riak ni, kerana orang akan pandang hebat pada dia. Maunya dia tak riak lah. Seronok bila mana orang ni pandang kepada kita, orang tengok amal saleh kita. Seronok lah. Tuan-tuan, maka dia akan jadi riak. Tuan-tuan, takabur, bila mana dia duk berasa dialah orang yang paling apa? Yang paling bagus, orang yang paling perfect, orang lain tak macam dia. Tuan-tuan, maka ini semuanya adalah apa dia? Tuan-tuan, ini adalah amrad al-qalbiyah, iaitulah penyakit-penyakit hati, dia kata. Tuan-tuan, jadi ilmu tasawuf tu apa dia? Tuan-tuan, ilmu tasawuf ni asal perkataan safa, bersih. Tuan-tuan, yang dia nak bersihkan apa dia? Hati. Daripada apa? Syahwat wal kadarat. Syahwat dan juga daripada kekotoran hati. Tuan-tuan, inilah dia tujuan daripada ilmu tasawuf tersebut. Tuan-tuan, sebab itu kalau kita berjalan pada jalan tasawuf ni, tuan-tuan, jangan kita cari yang pelik-pelik. Tuan-tuan, jangan kita cari yang pelik-pelik. Cari macam mana aku boleh taat dengan Allah Ta'ala. Macam mana aku nak boleh istiqamah. Tuan-tuan, lagi bagus lagi, setiap kali kita melantunkan zikir, mengalir air mata kita. Tuan-tuan, tu yang paling baik. Bila mana dia beristighfar, bila mana dia sebut subhanallah, tuan-tuan, mengalir air mata dia. Kenapa? Kerana membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita tak mau, kan? Dia sebut nama Allah, tuan-tuan, dia sebut nama Allah. Tapi hati nak tunjuk ke orang. Tuan-tuan, ni pada siapa ni amalan sebenarnya? Kepada makhluk ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan, jangan berasa seronok bila kita berasa macam rasa aku seorang yang macam ni, kan?
Tuan-tuan, orang ni kadang-kadang dia tersilap pada jalan ni pasal apa? Tuan-tuan, pasal apa dia hanyut? Nah, kerana dia nak jadi berlain daripada orang. Tuan-tuan, memang dalam pepatah Arab menyatakan, iza tukhlaf tu'raf. Tuan-tuan, kalau nak terkenal, senang kan? Buat benda ni. Pepatah Arab kata apa? Tukhlaf tu'raf. Kamu buatlah benda pelik, nescaya kamu akan terkenal. Tuan-tuan, buat benda pelik. Kan? Cuba tuan-tuan yang biasa duk pakai baju apa semua ni. Kan? Cuba sekali. Buka baju, bawa mutu. Kan? Pakai kemplikat ya. Pakai kemplikat, lepas tu tak pakai baju. Lepas tu pergi ambil apa rakam apa ni dekat dalam Facebook ke, dekat dalam YouTube ke, mana-mana kan. Tuan-tuan, lepas tu view ni kan. Nah, sebab itu kata apa ni pepatah Arab, tukhlaf tu'raf. Kamu buat benda yang pelik, kamu cakap benda yang pelik-pelik, tu'raf, maka pasti kamu akan dikenali, kata ulama. Tuan-tuan, kadang-kadang kita sebab tu lah, kenapa kita nak berlain daripada orang dan sebagainya. Tuan-tuan, akhirnya dia mengakibatkan apa? Amalan yang kita lakukan itu tidak memberikan faedah sebagaimana yang disebut oleh Allah Ta'ala, haba'an mansura. Dia punya amalan dia berterbangan seperti mana debu-debu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan masa yang ada pada kita ni terhad. Tuan-tuan, kita dah tak ada masa lagi dah untuk kita pandang ke kanan dan juga ke kiri. Pasal apa? Kerana kata Nabi SAW, innal a'mara ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku di antara 60 hinggalah ke 70 tahun saja. Tuan-tuan, jadi kita tak ada masa lagi dah untuk buat perkara yang selain daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian dia kata, wa ma jaa hadzal ihtimam bil qalbi illa li'anna al qalba huwa al malik. Tengok tuan-tuan, dia kata apa? Tidaklah datang perhatian-perhatian ini bagi hati. Tuan-tuan, ilmu tasawuf ni pasal apa yang dia tekan kepada hati ni? Kenapa dia nak membersihkan hati ni? Tuan-tuan kena ingat, di dalam risalah Al-Qushairiyah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala, bila kita berbicara soal tasawuf ini, dia bukannya soal pakaian. Tuan-tuan, dia bukan soal pakaian. Dan sebab itu saya menyaksikan benda ni. Saya menyaksikan. Tuan-tuan, masa kita study, masa kita belajar di Mesir. Di Mesir ni dia moden. Tuan-tuan, dia moden. Pensyarah-pensyarahnya pakai baju kot, dia pakai necktie. Moden lah sikit. Kan? Kadang-kadang mereka tu kepiah pun tak pakai. Kepiah pun mereka tak pakai. Tapi duk syarah dekat dalam bilik kuliah ni, tak pakai kitab pun. Pensyarah di Al-Azhar, dia tak pakai kitab ni. Nanti ada murid yang bacakan untuk dia, dia duk dengar. Pasal apa? Kerana kitab tu dia yang karang. Ni hebat. Ulama-ulama di Al-Azhar. Seumpama dengan Dr. Umar Hashim, hafizahullah ta'ala, mantan rektor Universiti Al-Azhar. Tuan-tuan, kita tak sangka yang dia ni alim besar. Bahkan sebahagian daripada rakyat Mesir kata apa? Dia ni waliyun min awliya illahi salihin. Dia adalah salah seorang wali daripada wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, tapi wali apa? Pakai kot, pakai necktie, naik baca khutbah tak pakai kopiah. Tuan-tuan, tapi jangan pernah rendah. Masya Allah,
hafizahullah, Dr. Omar Hashim, muhaddis. Muhaddis, beliau adalah ahlul hadis. Hebat. Semua orang mengiktiraf keilmuan Dr. Omar Hashim hafizahullah taala. Tuan-tuan, tapi orangnya pakai biasa. Orang pakai biasa. Tuan-tuan, dia tidak sebagaimana saya mengaji di Yaman. Tuan-tuan, kalau kat Yaman kita nampak, kalau kata ulama ni memang nampak sungguh dia pakai serban. Kemudian dia pakai jubah belah tu, kan? Dalam tu lagi ada jubah lagi, pakai tungkat dengan tasbih dan sebagainya. Tuan-tuan, kita tahu, oh dia ni orang alim. Malah tuan-tuan, di Yaman seseorang itu tidak akan pakai serban, melainkan setelah dia menamatkan pengajiannya pada kitab Minhajul Talibin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan, barulah dia boleh ikat serban tu. Ini apa ni, mereka punya penjagaan ilmu di Yaman. Tuan-tuan, Masya Allah. Jadi apa yang kita saksikan dekat sini, tuan-tuan, pakaian dia bukan menjadi perkiraan. Tuan-tuan, kalau kat Yaman kita tahu ini orang alim. Tapi kalau di Mesir, kalau di Mesir, orang tu pakai kot, kemudian orang tu pakai biasa saja macam saya sebut tadi ni. Tuan-tuan, sebab itu Imam Al-Qushairi rahimahullah ta'ala dia kata apa? Bila berbicara soal tasawuf ini, dia bukannya soal pakaian. Habis tu apa dia? Tuan-tuan, ni soal dia, iaitulah al-ihtimamu bil qalbi, iaitulah pemerhatian kita terhadap hati. Tuan-tuan, maka dia kata, li'annal qalba huwal maliku, kerana dia kata hati itu adalah raja, ala mamlakatil badani fil insan. Dia adalah raja, hati itu dia adalah raja kepada kerajaan tubuh badan yang ada pada seseorang insan. Tuan-tuan, maknanya apa? Baik buruk seseorang itu adalah berdasarkan kepada hati dia. Tuan-tuan, berdasarkan kepada hati dia. Kalau baik hati itu, baik anggota tubuh badan. Tuan-tuan, kerana itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, Imam Ibnu Athaillah dia kata apa dalam kitab dia Al-Hikam? Orang yang mempunyai hati yang baik, dia akan menzahirkan perbuatan-perbuatan yang baik. Tuan-tuan, Masya Allah. Orang kalau dia hati baik ni, tuan-tuan, kalau ikhlas dia punya hati dia. Tuan-tuan, Imam Syafi'i, dia ada murid nama dia Rabi'ah. Tuan-tuan, dia ada murid nama Rabi'ah. Tuan-tuan, Rabi'ah ni benar. Rabi'ah ini bodoh. Ini murid kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan, Imam Syafi'i ajak dia sekali, dia tak faham. Tuan-tuan, Imam Syafi'i ajak dia 2 kali, dia tak faham. Ajak 3 kali, tak faham. Tuan-tuan, akhirnya berapa kali Imam Syafi'i ulang untuk dia? 40 kali. Tuan-tuan, 40 kali. Akhirnya ditanya oleh Imam Syafi'i, faham? Apa kata Rabi'? Rabi' kata, minta maaf wahai Imam, sepatah pun aku tak faham apa yang kau ajak pada aku. Tuan-tuan, saya juga mengajak apa ni di sekolah, kan? Pernah mengajak di sekolah, pernah mengajak budak-budak ni. Sebab tu, kalau saya dijemput untuk ceramah di sekolah rendah, saya tak pergi. Pasal apa? Saat lagi naik kaki dengan tangan. Kan? Tuan-tuan, kalau saya yang mengajak sekali tak boleh, 2 kali tak boleh. Tuan-tuan, ni telinga merah tu. Telinga merah. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dengan murid dia Rabi'ah. Tuan-tuan, Rabi' ni diulang, tak faham-faham. Tapi tu kata, tuan-tuan, Imam Syafi'i orang yang mempunyai hati yang elok.
Tuan-tuan, jiwa mendidik ummah tu ada pada dia. Tuan-tuan, Imam Syafi'i tak marah. Imam Syafi'i tidak herdik kepada muridnya ini. Malah Imam Syafi'i mangkit pula tengah malam. Dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, engkau bukakanlah pintu kepandaian kepada murid aku Rabi' ini. Tuan-tuan, bila Imam Syafi'i doa macam tu, apa berlaku? Tuan-tuan, Rabi' akhirnya dia menjadi salah seorang imam yang Imam Syafi'i kata apa? Imam Syafi'i kata, kalaulah fatwa telah pun dikeluarkan oleh Rabi', maka itu juga adalah pendapat daripada aku, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, masya-Allah. Itu orang yang ada jiwa macam mana? Jiwa baik, jiwa yang nak mendidik apa ni ummah. Dia akan usaha kok mana sekalipun. Tuan-tuan, tapi kalau tak ada hati tu, kalau hati pula buruk, biar bukan anak aku, anak orang. Tuan-tuan, bukan anak aku, anak orang. Tuan-tuan, akhirnya dia pun akan apa? Mengajak lebih kurang. Pasal apa? Tak ada hati nak mendidik orang, nak bawa orang kepada kebaikan. Kerana tu dia kata dekat sini, li'annal qalba huwal maliku ala mamlakatil badani fil insan. Kerana hati itu dia adalah raja kepada kerajaan badan yang ada pada insan tersebut. Dan yang ni kita baca ajalah. Nanti kita akan terang pada pertemuan yang akan datang. Maka dia kata, فَإِذَا صَلُحَ الْمَلِكُ الرَّاعِي صَلُحَتْ أَوْ صَلُحَتِ الرَّعِيَّةِ أي أعضاء جسم الإنسان المختلفة. Apabila baiknya raja yang menjaga ni, maka baiklah rakyat, iaitulah anggota tubuh badan dia yang bermacam-macam. Wajawarihuhu, dan juga anggota tubuh badan dia akan jadi baik. A'ni, yang aku maksudkan itu, al-ain, mata, uzun, telinga, lisan, lidah akan cakap benda yang elok-elok, batin, perut, waliyad, tangan, warijli, dan juga kaki, wal faraj, faraj dia pun akan jadi baik, wabil aksi, tetapi kalau sebaliknya hati dia tak elok, iza fasadal malik ay qalb fasadati ra'iyah. Bila mana sebaliknya hati tak elok, tuan-tuan, maka dia kata apa? Rakyat, anggota tubuh badan itu juga turut tak baik, tukut akan rosak. Tuan-tuan, sebab itu bila kita bertasawuf ni, kita punya tujuan kita adalah apa dia? Menyucikan hati, supaya hati itu bersih daripada syahwat dan juga al-kadarat. Maka itulah dia tahdid ataupun tujuan daripada ilmu tasawuf ini. Maka cukup dulu setakat itu. Nanti kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan dari saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم.